Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang Allah pada hari yang mulia ini kita berada di satu tempat yang sangat mulia, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Kita saja saya pegang sebab saya tak nak tunduk nak sana. Bismillah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga kita digolongkan di kalangan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Salat dapat bersama dengan tuan-tuan sekalian. Hari ini penat semua ni. Mula daripada pukul 3:30 pagi tadi sampailah qiyamul lail, lepas tu subuh dibagi sumbangan sampai tengah hari, masak nasi untuk iftar, petang bagi sumbangan, malam tazkirah. Oh penat ni. Tapi nak abang kata syurga ni memang kena penat. Kalau tak penat payah nak dapat syurga. Betul tak maklum? Oh maklum. Betul tak betul? Penat tak? Penat no. Sonok tak sonok? Sonok tak sonok? Tak sonok di balik tu. Ngaji ni sonok tak sonok? Bohong. Ngaji mana sonok? Kalau sonok penuh ni. Tak sonok, lari dah setengah. Ngaji ni tak sonok, sebab dia kena lawan hawa nafsu. Betul tak betul? Yang sonok tidak. Sonok boleh pergi shopping, tambah nak kaya ni shopping show no. Tak kau fikir pi pun nak pi Giant tu jam tu. Sonok. Penuh kedai-kedai. Tapi mengaji ni dah tak sonok. Baca Quran sonok tak sonok? Tak sonok. Sebab nafsu tak sonok. No? Tetapi Ramadan ni bulan jihad. Bila sebut kata bulan jihad ni nak kena lawan ala hawa nafsu. Kita belum lawan dengan orang kafir lagi. Belum angkat pedang lagi. Lawan dengan hawa nafsu ni pun pada dah. Nak mengaji dia bersabar. Kalau ikut hati malah dah balik rumah lena. Tetapi kita semua ni nak kena jumpa dengan Tuhan. Nak kena jawab depan Tuhan. Seronok tak seronok pun kena paksa benda yang wajib ni, kena paksa. Ngaji ni seronok tak seronok pun kena paksa maklum. Mayang seronok tak seronok pun kena paksa. Anak kita malah tak mana pun paksa dah. Ikhlas tak ikhlas pun kena
Kena paksa. Buat aja ikhlas tak ikhlas. Lepas kata ustaz buat sumbangan apa pun duk viral mata macam habit dia. Tak ikhlas ke? Ikhlas tak ikhlas tuan-tuan tahu tak tahu? Kerja saya memang kena viral sebab saya duk minta duit kawan. Saya buat apa pun semua kena viral. Semua kena bubuh dalam Facebook. Cerita kat orang kata saya buat sebab apa? Saya ambil duit orang. Kata duit tuan-tuan saya dah bagi pada orang. Saya dah buat bangunan, saya dah beli sekian. No? Tak habaq tuan-tuan. Macam-macam orang kata. Itu tengok pula saya contohlah kan. Saya beli kereta baru, beli motor baru. Duk kutip dia rupanya dia beli kereta baru rupanya. Dia pikir tu. Sebab apa? Dia tak nampak apa yang saya buat. Dia nampak apa? Dia nampak hak kita tak buat. Dia nampak apa hak yang negatif. Sebab itulah bulan Ramadan ni bulan nak kena jihad sungguh-sungguh. Lepas Ramadan pun insya-Allah istiqamah kita. Amin. Tapi duk risau lepas Ramadan ni tak ada orang seorang. Kuliah jadi macam sepi macam dulu juga. No, saya nak tanya soalan. Tapi jangan marah. Lepas Ramadan ni siapa tak mau main dah? Jawab tak? Lalu, lepas Ramadan ni nak main tak mau main? Bohong. Tengok apa ni, muslimat tak ada. Main sebab saya tak cam kau. Minta maaf lah. Mainlah muslimat. Sebab tok laki kita ni mengaji kat sini, dia bakal balik abang pun. No? Kita kena niat lah. Main malam ni saya nak cam kau masing-masing. Niat, siap. Azam lepas Ramadan ni istiqamah insya-Allah. Amin. Slow. Amin. Slow ke? Dia mengaku saya siap lah. Lepas Ramadan ni aku tak main dah. Aku sekadar Ramadan je. Tu nama dia apa? Hamba Ramadan. No? Jadi apa? Hamba Ramadan. Ni sedap kalau mic Tok Imam sedap lah. Bergaul. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia imam sedap noh. Ceramah dia bergaul. Tukang. Saya nak hantam tak boleh. Tak sedap. Tes. Okay. Dia bergaul. Imam sedap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam sihat ke? Makan dah ke? Malam ni nak sembang-sembang lah. Kita sembang-sembang letih. Tiap-tiap malam ceramah aku tak tahu. Sampai tak tahu dah cakap apa. Duk ulang benda tu. Cerita Pak Ramadan pun tuan-tuan dengar dia mama bercemuyah. Dia tahu nak itu imam apa nama ceramah Ustaz nak kata apa pun tahu dah. Hadis-hadis tu lah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak cerita tentang lain sikitlah cerita tentang peperangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Peperangan Ain Jalut di antara tentera Mesir dengan tentera Israel. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zaman tu ialah zaman mufti ataupun mufti Mesir pada tu ialah Syekh Ali Jalul Haq. Syekh Ali Jalul Haq. Peperangan di Semenanjung Sinai berlaku pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Ketika itu tentera-tentera Israel serang Mesir untuk menguasai Semenanjung Sinai. Sinai ni tempat Nabi Musa AS bermunajat. Tuan-tuan pi nak naik ke Bukit Sinai kena pi tengah malam pukul 12 sampai subuh esok. Betul lah satu nak sampai subuh. Elok-elok dalam sejam lagi masuk subuh.
Tempat Nabi Musa 40 hari munajat kepada Allah Ta'ala. Di bawahnya tu ada gereja St. Mary, gereja yang berusia hampir 1000 tahun. Zaman Nabi Isa alaihissalam lagi ada pohon yang hidup sejak zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan di belakang atau sepadan dengan Sinai itu ialah negara Israel, laknatullah, yang sekarang ini telah menyerang dan telah menyerang Masjid Al-Aqsa. Celaka apa ni. Tak tahu ni. Jangan duk tak tahu tu saya cerita malam ni. Ain Jalut ni depa buat macam mana tentera Israel ni, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad tebuk terowong bawah tanah Mesir ni, di Sinai ni dia pasang. Depa tebuk terowong, depa untuk nak serang Mesir. Terowong macam terowong termini lah, tak biasa masuk terowong termini. Ni baling tu. Tak biasa. Saya pun tak biasa. Tapi saya dah masuk terowong termini daripada baling ni, tembus di mana? Tembus di betung. Yang di betung saya dah masuk. Tu pun sekarang hak di betung saya masuk. Saya masuk siang aja ni. Masuk betung. Mana? Di betung. Saya masuk di betung. Di baling terowong termini tu saya dah sampai sekarang lah. Kereta tak boleh naik sebab nak naik tu dia kena pakai pick up, dia kena tinggi lah. Dia kena naik. Geng-geng komunis dia daripada betung, daripada masuk ke tanah Melayu melalui terowong komunis tu. Sampai. Lah ni dah kampus lah, tinggal ni lah. Bekas-bekas dia. Baik, macam tu juga tentera Israel lepas tebuk terowong. Sehinggalah mereka dapat serang tentera-tentera Mesir. Maka mereka tak tahu nak buat lagu mana dah, nak menghancurkan terowong tu. Tak ada apa. Sebab bila main bom, bubuh bom pun tak ada apa. Masa tu ada perisai semua dah. Saya pun naik atas perisai hak mereka Israel duk tinggal tu. Tengok bendera dia pun ada. Baju-baju untuk Israel pun ada dalam terowong tu. Bila macam tu Syekh Al-Azhar, Syekh Ali Jadil Haq mimpi. Minta doa, mimpi Rasulullah ni bagi isyarat dia dengan ayat. Isyaratkan dengan ayat. Maka saudara bila sedar dia berfikir, ayat apakah tanda ni, apakah punca ni? Rupa-rupanya apa? Rupanya terowong tu boleh dihancurkan dengan ayat. Maka dia barahkan tentera-tentera Mesir ini serang tembak dengan ayat, peluru ayat. Sehinggalah runtuh. Bila pasir tuan sekalian, buah ayat jadi runtuh. Maka habis hancur, lari habis. Terowong tu hancur. Maka itulah punca di antara tentera Israel dapat dihancurkan ataupun dikalahkan dalam peperangan Ain Jalut pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan sekalian, perancangan Yahudi ini cukup dahsyat. Dia pun nak menguasai negara, bukan sekadar nak menguasai Palestin. Palestin itu telah dijajah berapa tahun lah. Bukan sahaja sangat diminati oleh, bukan sahaja Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad nak dikuasai oleh orang Yahudi, Kristian pun nak pada Baitul Maqdis, nak kepada Masjid Al-Aqsa itu. Di situ juga sebab Israel ni tempat lahir agama di situ. Kalau kita ikut Baitul Laham, Baitul Laham ni tempat apa? Isra Mi'raj. Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi singgah ke Baitul Laham sebelum sampai ke Masjid Al-Aqsa. Baitul Laham ni tempat apa? Tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tempat Sayyidatina Maryam yang telah melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Itu Baitul Laham. Dia berkata tempat tu tempat yang suci bagi Kristian. Nabi Yahudi lagi lah. Dia kata hak yang Baitul Aqsa itulah tempat haikal ataupun kita kata biara bagi orang Yahudi. Tempat dulu diruntuhkan, maksudnya barulah dibinanya Masjid Al-Aqsa. Kita ni di situ ialah kiblat pertama umat Islam. Baik itu kita kena pertahankan. Bagus sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perancangan Yahudi sangat dahsyat. Kalaulah umat Islam tidak bersatu, duk kelai sama-sama kita, masih lagi duk gaduh, mustahil, tidak mustahil musuh-musuh menyerang kita dari segenap penjuru. Bila Islam kita tengok penyatuan ummah semakin kuat, tetapi ada usaha-usaha daripada pengkhianat, daripada musuh-musuh nak menghunturkan penyatuan ummah ini. Tuan-tuan perasan tak perasan? Lah ni kuih nampak teruk. Tetapi
yakin Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemenangan kepada Islam dengan berbagai-bagai cara. Tak semestinya dengan penyatuan ummah sekalipun, kalaulah Allah Taala bagi kemenangan, tetap akan menang. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bulan Ramadan ni bulan jihad sungguh-sungguh. Kita kena jihad lawan hawa nafsu, bahkan kena jihad lawan dengan ilmu. Jihad ilmu. Kena mengaji, kita nak hilangkan kejahilan dalam masyarakat, timbulkan rasa minat jihad dalam diri anak-anak kita. Ni sampai nak jihad pun takut. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malum. Betul. Kena bagi anak-anak kita faham agama. Hantar pergi sekolah-sekolah agama, takut apa? Isu apa yang kita terasa tak mahu hantar sekolah agama? Sekolah-sekolah tahfiz dan sebagainya. Kena yakin lah yang mama semua anak dia hantar pergi sekolah agama. Yakin, tak ada masalah. Kerja Allah Ta'ala akan bagi. Duduklah di mana pun, rezeki mencurah-curah. Ada keberkatan, yang penting keberkatan. Tak ada anak mengaji, bagi cucu. Boleh hafal Quran, fono, anak adik imam lah. Rasa bangga, rasa sejuk hati. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik itu kena fikir betul. Kami ni usaha nak bangunkan umat ni dengan apa? Dengan pendidikan. Supaya mereka boleh lahir sebagai seorang pejuang Islam. Saya fikir betul lah, otak saya ni pergi kat tu kat mana pun. Tak tahu perasan kuliah saya. Kok mana pun saya duk fikir apa? Fikir nak berjuang. Berjuang ni bukan satu benda ya. Berbagai lah. Duduklah di mana posisi pun. Yang penting kita boleh bagi manfaat untuk umat sebelum mati. Tuan-tuan duduklah di mana posisi tu. Yang penting ada kepentingan. Maman jihad adalah jihad ekonomi. Dengan meletakkan sebagai perbankan Islam, sebagai tempat untuk umat Islam pergi ke perbankan Islam daripada pergi bank lain. Betul tak betul? Tu usaha yang dibuat oleh ekonomi, jihad ekonomi. Kita ada jihad ilmu, jihad siasah dan sebagainya. Saya bidang jihad siasah dan juga jihad ilmu. Ni tuan-tuan nak duduk tahu mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang penting bagi ada manfaat untuk umat. Hidup kita ni jangan bagi benda biasa. Jangan jadi benda hak biasa. Jadi luar biasa. Ni kita suka duduk dalam zon selesa. Tak mau susah payah untuk Islam. Tak mau berkorban. Macam mana nak syurga? Macam mana nak selamat api neraka? Bahkan Ramadan pun Allah Ta'ala ciptakan apa? Dia tahu hamba-hamba ni dosa banyak. Dia tak tahu mana? Aku tak dosa banyak. Tak mengaku. Kita semua dosa banyak. Sebab itu Allah Ta'ala kesian kat kita. Dia bagikan Ramadan supaya hamba ni boleh minta taubat, minta keampunan daripada Allah Ta'ala. Minta lah. Bangunlah malam. Ada qiyamul lail. Mainlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala ni sayang sangat kat kita. Kesian sangat kat kita. Dia nak ampunkan hamba-hamba dia. Dia nak sangat-sangat, Allah Ta'ala nak ampunkan hamba-hamba dia. Cuma dia nak apa? Kita tu minta maaf. Kita tu minta keampunan Allah. Kita teriak menatap sungguh-sungguh. Menyesali perbuatan kita. Dia nak menyentuhnya. Allah Ta'ala nak bagi sangat-sangat dah. Minta lah. Minta keampunan daripada Allah SWT. Allah Ta'ala nak ampunkan. Yang penting kita menyesali perbuatan kita. Kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sebab itulah salah satu kita bagaimana nak selamatkan api neraka, nak selamatkan diri kita daripada api neraka dengan cara berjihad di jalan Allah. Sebab kita sedang berjual beli. Kita sedang berniaga dengan Allah Ta'ala. Ni, apa hak kita dah berjuang atas muka bumi ini? Sebab apa? Kita nak berniaga. Apa keuntungan yang paling besar dalam perniagaan ni? Dalam bisnes ni? Selamat daripada azab api neraka. Tuan-tuan nak azab api neraka ni? Kau nak tanya sikit? Ada? Ada orang sembang kemah. Masuk pirasat. Nanti masuk surga ke? Masuk sak dia kata. Dia ingat macam dapat gas rumah dia. Bukan sak lah. Hang nak bayang sak-sak. Baik itu yang Allah Ta'ala nak sangat-sangat menyelamatkan hamba-hamba dia daripada azab api neraka ni.
azabin syadid. Azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih ni pun berulang dia akan ulangkan dengan azab tersebut. Liyazuqul azab, supaya dia boleh merasakan azab itu. Ya ayyuhalladzina kafaru bi ayatina ya ayyuhalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan khairaha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakima. Ayat ni cerita tentang orang kafir ni, Allah Taala akan azab dia dengan azab yang pedih. Allah Taala akan azab, Allah Taala akan gantikan kulit mereka dengan kulit yang baru, supaya liyazuqul azab, supaya khaisah azab, boleh merasakan azab tu. Kan kulit kita ni lah punca sakit ni. Tak ada kulit tak rasa sakit. Maka bila kulit itu ditukar dengan kulit yang baru, bila hancur kena seksa, tukar kulit baru, hancur lagi kena seksa, kena azab, tukar baru. Supaya apa? Rasa sakit kena azab, rasa pedih. No? Sebab itu perniagaan yang Allah Ta'ala tawarkan ialah bukannya syurga, tetapi keselamatan, pembebasan daripada azab yang sangat pedih neraka Allah Ta'ala. Tapi bukan setakat kita hanya beriman saja, tetapi memerlukan wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Sebab nak kena jihad. Hidup dunia ni tak boleh duduk saja malung. Kalau nak syurga, nak selamat dari neraka, tak boleh duduk saja. Nak kena jihad dengan harta benda, dengan jiwa raga kita. No? Nak jihad apa yang kita boleh? Saya nak tanya soalan, kalau kata nak jihad lah, benda apa yang kita boleh buat ni? Kita nak jihad dengan apa yang kita boleh, kita rasa saya setakat mana boleh. Kalau Allah Ta'ala kata wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, kamu jihad dengan harta benda boleh tak kita jihad? Sanggup tak sanggup? Kalau tabung lalu sanggup tak kita pergi? Halo, saya dah kutip sebulan seringgit betul tak? Bulan ni seringgit kan? Jangan tak pergi. Oh, hak mana tak main mengaji, saya minta setahun sekali RM1. Boleh tak? So malu setahun RM1. Ramadan ni saya minta. Kan banyak? No? Jangan lupa no. Hak mana bulan lepas tak bagi ya, RM2. Tahun lepas tak bagi kan? RM2. Tak bagi berdosa kan? Saya tuntut tu. Nak berkorban dengan harta tu pun kita berkira-kira. Sebab kita tak nampak apa kelebihan, apa yang kita boleh dapat. Kita duk rasa kita letih kerja, nak kena bagi pula, nak kena sumbang pula. Wah, harta hang kah? Allah Ta'ala bagi pinjam je. Rezeki hang dapat tu pun sikit sangatnya. Yang hak hang, hak lain, hak orang lain habis. Tapi bazar Ramadan habis 50, 60 ringgit bulan perut punya. Allah, keluar habis. Tapi bulan tabung tak nampak. Betul tak? Mana rasa apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz kau main nak minta derma. Habis tu kalau aku tak minta, siapa yang nak minta? Betul tak? Kan selalu sebulan sekali kau minta RM1 lah. Kata lebih kurang. Lepas tu saya WhatsApp orang abang mantau lah. Saya akan sentiasa memperingati. Minta sumbangan. Saya ni Allah malu sebenarnya, segan untuk minta ni, tapi saya terpaksa buat. Boleh je saya duduk saja, gaji saya cukup dah. Tu nampak, saya boleh duduk saja. Tak payah duduk pening-pening pala aku nak buka sekolah, duduk pening pala aku nak sakit pala dengan urus orang apa semua, dengan kerja-kerja nak kena bayar duit, kena cari bonus raya. Saya nak kena cari 20,000 seorang RM1 lah. Saya seorang RM1, seorang satu yang beri 20,000. Saya pengurusi pasti kawasan. Guru pasti ada berapa? 135 orang. Guru seriti dekat 60 orang. Dekat 20,000 seorang RM1, seorang satu ya. Lalu kalau saya tak minta kah, agak-agak saya nak ambil dia dah. Ada orang nak fikir kah? Kita tak fikir. Aku boleh beli anak-anak aku, kita boleh beli anak aku, bini aku boleh beli baju raya, boleh beli kasut raya depa. Kita tak fikir dah orang lain sebab dia tak di bawah tanggungjawab kita, betul? Tapi saya di bawah tanggungjawab saya, walaupun saya tak dibayar gaji pun. Saya fikir siapa nak bagi saya duit raya ni?
Tapi kerajaan dah bagi dah 500. Tuan-tuan, sibah tanggungjawab kita nak kena fikir cari duit raya lepas seorang 100 ya bagi kamu pasti. 100 nak beli apa lah ni? Lalu 100 ya. Tu pun 20,000 saya nak kena cari. Maintenance sekolah 35,000. Mahal kita. Mahal Ibn Umar 2.10 juta. Kami dah bayar dah 170,000. 170,000. Saya minta kat tuan-tuan RM9 ya. Tu ya. RM9 ya tolong saya. Ni tempat kita ni, kawasan kita ni. RM9 ya. Tu pun mau kata kat saya. Saya takkan apa yang lepas tak kata kat saya. Tapi hak itulah sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi. Sebab Allah Ta'ala nak tengok kita ni betul-betul ke, serius ke, kah main-main ke, ikhlas ke. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, jihad ni kena korban. Tak korban tak boleh. Hanak surga, hanak selamat binaka kena korban. Sebab ni janji Allah Ta'ala, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ialah sebaik-baik kamu bagi kamu jika kamu benar-benar mengetahui. Nak selamat binaka, mau tak mau kena korban. Korban ni Allah Ta'ala kata korban dengan harta benda dan juga jiwa kita, dengan tenaga, masa dan sebagainya. Tetapi Allah Ta'ala letak pun harta, sebab harta ni susah. Kita tak mampu jadi seperti Sayyidina Abu Bakar, betul tak? Seluruh harta je infak fi sabilillah. Kita tak mampu jadi seperti Sayyidina Umar Al-Khattab, separuh hartanya fi sabilillah. Tak mampu, saya pun tak mau. Tak mampu seperti mana Abdul Rahman bin Auf balik daripada Yaman, daripada berniaga. Dia kata apa? Seluruh keuntungan aku infak fi sabilillah dalam perangan. Kita tak mampu seperti Sayyidina Osman bin Affan, 100 ekor unta diinfakkan untuk fi sabilillah. Kita nak ini apa? Setakat bulan Ramadan ni berapa banyak dah yang kita infak, yang kita sedekah. Ada 100, ada 200. Sekali kita main mayang, berapa sen hak kita buat main duit, buh dan tabung. Saya rasa bukan semua ustaz muka tebal boleh buat tabung ni. Tapi kan setiap malam tak ada, jarang lah, tak ramai dah. Betul tak betul ni? Tak kata malam ustaz lain semua awak tabung tak? Muka hak tak malu ni awak. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Saya minta maaf lah. Tapi nak abang kata, kalau kita tak buat, siapa nak buat tu ya? Kalau kita ada kepentingan, awal-awal lagi akan kecundang, akan lari daripada perjuangan. Jadi tuan-tuan sekalian, Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Jom kita sama-sama cari malam Lailatul Qadar. Kalau ada lagi. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tak banyak hari dah. Jom, hak mana tak habis Quran ni kita pulun baca Quran. Hak mana tak banyak lagi selawat, dulu kita pakat selawat. Hak mana belum infak lagi, jom malam ni kita pakat infak. Kita pakat sedekah. Pakat buat. Tak bangun malam ni, start malam ni. Bangun malam. Ada lagi hak tak mula lagi bangun malam. Tak mula lagi tahajud. Malam ni start. Boleh tak boleh? Halo? Start. Kami nak baca, nak kena masak. Masak tu pun qiyamul lail maklum. Sebelum start masak, mayang tahajud 2 rakaat baru masak. Sambil masak tu selawat. Sambil masak zikir. Itu dah dikira qiyamul lail, bangun dengan ingat Allah, tak semesti sembahyang. Tengah masak nasi itu pun dikira qiyamul lail. Yang penting jangan duduk beletiak. Beletiak tak dapat apa. Tak boleh manfaat. Jadi hak mana belum lagi, bakat-bakat kita buat istiqamah. Secam kau tak mai saya pergi turut rumah lepas ni. Malong tunggu kat rumah kalau tak baik. Saya akan pergi turut. Mai oi. Nak kiamat dah ni. Masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir batin. Jadi selamatlah je. Jadi tak payah mai rumah saya lah, sebab tak ada pergi beraya. Tapi rumah paman boleh. Pergi rumah paman. Paman dah buat
nasi kandar, insya-Allah. Pakat pisang dia. Wallahu alam. Muka-muka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna ba'dahu tafarraqan ma'suma. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqqina bit taqwa wa istiqamah wa 'inna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.